Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya harap nanti masa kelas berlangsung ada lagi kawan-kawan yang akan join kerana kehadiran sangatlah sedikit. Okey, so kita hari ini akan sambung kelas yang lalu. Semua orang sudah makan ke? Dah makan ke belum? Dah. Makan apa tu? Sarapan ke lunch ke brunch? Belum, Cik Saiful. Alahai, roti je. Alhamdulillah. Tak lagi. Diet ke apa ni? Okey, patutnya dah rehat ni kalau pergi sekolah ni kan? Okey, so hari ni kita akan sambung pelajaran kita. Campur lunch, okey? Okey. Pagi-pagi sebaiknya sebelum kelas tu bangun awal, mandi dah ready untuk kelas tu, dah siap sarapan. Barulah otak kamu cergas. Makanan ni bukan untuk perut saja tau, untuk minda juga. Makanlah sikit-sikit pun tak apa, biskut ke, buah-buahan ke, jus oren ke, kan? Bila ada gula tu, ada tenaga, barulah spark sikit otak kamu. Okay. So, mula-mula macam biasa, kita akan recall kelas yang lalu. Apa yang kita buat kelas yang lalu? Menyelesaikan persamaan linear serentak menggunakan kaedah matriks 2.2.6. Ini yang kita buat pada minggu yang lalu. Macam biasa, saya kena recall supaya kalau ada orang yang tak join kelas yang lalu, dia still boleh jawab. Okay. Ini contoh soalan sebenar lah kalau SPM. Inilah bentuk dia yang boleh membawa 6 markah. Okey. So saya bagi masa untuk anda mencuba. Okey. Semua dari di buku teks ada, buku latihan ada kan. Terus tulis dekat buku latihan. Kalau nak screenshot pun screenshot juga untuk rujukan di masa hadapan, tak ada masalah. Tapi silakan terus menulis di buku. Tak lama dah nak buka sekolah ni. Bawa lah buku tu, entah dah habis dah semua buku. Punyalah banyak latihan kita kan. Walaupun 2 topik, ada latihan dekat GC, ada latihan sepanjang kelas, ada contoh-contoh kan. Kalau kamu salin semua tu, insyaAllah sampai hari ni tak ada masalah dah untuk buat bab ni. Okay. So habis hari ni barulah next class kita sambung untuk bab yang ketiga. Okay. Okey, diberi matriks songsang 3, 5, negatif 4, negatif 6. Itu matriks songsang dia. Matriks songsang bagi, okey, ialah M. M itu adalah, apa M lah? Apa nama bagi M yang kita sebut hari tu masa kita buat matriks songsang? M itu mewakili apa? Ada orang ingat tak nama dia? What is M? Tak ada orang ingat? 1/AD tolak BC. What is it? Apa nama dia? Oh, tak ada orang ingat. Penentu matriks songsang. Okey. So, kena cari penentu matriks songsang iaitu M dan nilai P. Okey. So, maksudnya dia bukan nak selesaikan untuk dapat matriks songsang, tapi dia nak kamu selesaikan untuk cari M dan juga nilai P. Okay, ada orang yang dah dapat M? Berapa nilai M yang kamu dapat? Ingat ke tak ingat ni? Senyap tu mengira lah kan. Okey, saya harap mereka senyap-senyap tu senang mengira. Okey. So, untuk yang tak tahu apa nak start, okey, saya bagi dulu. Ini yang saya sebut tadi M tadi. M ini adalah penentu iaitu 1/AD, ini A, ini D, tolak dengan BC. Ini B, ini C. Okey. 1/AD tolak BC. So ini adalah penentu. Selesaikan benda ni akan dapat nilai M. Okey, manakala ini kita akan tukar tempat A dan D. So now D dah jadi A dah jadi D. Manakala B dan C darab dengan negatif. Okey, tadi B dia adalah negatif 4. So darab dengan negatif akan jadi positif. Ini 5, darab dengan negatif akan jadi negatif 5. Okey. Teruskan step yang seterusnya. Nak tahu berapa nilai M yang kamu dapat? Hai untuk yang baru masuk.
Oh, saya link kehadiran lah. Sekejap lagi saya bagi. Lupa pula nak letak. Alhamdulillah ada ramai yang masuk. Welcome yang baru masuk. Okey, tengah recall standard pembelajaran minggu lalu, iaitu menyelesaikan persamaan linear serentak menggunakan kaedah matriks. Okey. Berapa nilai M yang anda dapat? Tak ada orang tanya pun. Berapa nilai M yang anda dapat? Anyone? Boleh dengar suara saya tak ni? Risau pula saya duk cakap sorang-sorang je. Okey, typekan berapakah nilai M yang anda dapat? X. X? Mana sampai X buat ni? Kau buat B ke sayang? So buat A ni, tengah buat A. Dia dapat X dah, laju betul Norman ni. Saya nak nilai M dulu. A sayang. Ni lajunya. Bukan galing-galing. M dulu. Okey. Nak M dulu. Nilai M dan nilai P dahulu. Saya dah bagi step yang pertama. Apakah nilai M yang anda dapat? Apa yang susah sangat ni? Ya Allah, cepat sikit. Mana ni? Tak ada ke? Kan saya panggil nama kau. Ashwin dapat berapa Ashwin? Berapa nilai M Ashwin dapat? Saya nak nilai M Norman. M ni penentu dia ni. M kat depan ni. Ni semua ni. Dia selesaikan dapat berapa? Nilai M. Penentu matriks songsang. 2. M 2. 1/2. Okey. Kenapa Suraya dapat 2 ya? Oh, okey, 1/2. Okey, so be careful lah. Okey, dapat pun Alhamdulillah. Risau saya. Welcome Cik Imran. Ni kalau lagi dating ni, awak dah tarik muka dah. 17 minit lambat. Dating kos 11, datang 11:17. Okey. Hati-hati ya Cik Imran, awak lari nanti. Okey, ada awak tak Cik Imran? Datang awal sikit ya. Macam Cik Ravin. Ravin masuk awal. Okey, gurau je ya. Okey, so kamu selesaikan, semua orang dapat 1/2. So nilai M adalah 1/2. Okey, manakala P memang kita dah dapat clearly daripada awal, bila kita darabkan nilai P dengan negatif, memang kita dah dapat 4 dah. So ini untuk ini sahaja, nilai M dan nilai P ini boleh dapat 2 markah. Sebab tu saya tekan-tekan tu. Okey, sebab ini benda minggu lepas, bukan benda minggu ni. Saya harap ulangan saja. Okey. So M tadi mewakili semua. Dia Cik Suraya bukan 2 sahaja. M sebab dia duduk kat depan ini. Okey, kadang-kadang dia bagi 1/M. So ikut keadaan dia. Okey, soalan dia tak tentu. Kadang-kadang dia bagi 1/M. Kalau macam ni, betul M Suraya adalah 2. Okey, bentuk soalan ni dia suka tukar-tukar. Okey, untuk kali ini dia bagi M begini. Jadi M ini maksudnya 1/2. Okey, boleh clear? Okey, manakala P memang kat sini daripada awal kita dah dapat nilai P adalah 4. Okey, mesti tunjuk working properly.
ada jawapan, tak ada working, kosong markah. Okey, clear semua orang? Okey, baru kita proceed kepada B. Okey, B. Dia dah bagi kita persamaan linear serentak. Dua persamaan linear serentak dah diberi. Okey, ini persamaan yang pertama. Okey, ini persamaan yang kedua. Okey, dalam soalan dia mention clearly tak boleh guna persamaan penyelesaian persamaan serentak, kena guna kaedah metrik. Maksudnya kalau kamu selesaikan guna penyelesaian serentak, kosong markah walaupun dapat jawapan sama. Okey. So step yang pertama, apa yang kamu kena tulis? Ini dulu. Tukarkan ke bentuk persamaan linear ke bentuk persamaan matriks. Okey. So 3 negatif 4, 5 negatif 6. 3 negatif 4, 5 negatif 6. Lepas tu X, Y. Kemudian sebelah sini negatif 1 dan 2. Ini adalah step yang pertama yang wajib ditulis sebab dapat 1 markah di sini. Okey, ini 1 markah. Okey. Next. Step yang seterusnya, kita nak X dan Y saja sebelah sini. Jadi 3, 5, negatif 4, negatif 6 ni kita pindah ke sana. Ini maksudnya darab, betul? Dua matrik duduk sebelah-sebelah maksudnya darab. Darab matrik bila pindah dia akan jadi matrik songsang. Okey, tak ada bahagi matrik, dia jadi matrik songsang. Okey, so kena cari matrik songsang dari sini. Atau kalau kat sini kamu buat dah betul tadi, pakai yang ni sahaja. Yes, Hanis Farzana baru join. 20 minit lambat. Okay. Okay, so ini step yang kedua. Okay, X, Y, negatif 1, 2. Ini tadi, kita disebabkan kat sini tadi kita dah kira, saya terus ambil nilai di sini saja, pindah ke sini. Tapi kalau kamu rajin, kamu nak tunjuk step by step, tunjuklah dari sini. Di mana kita nak tunjukkan dia punya nilai penentu itu, A ditolak B, C. Okey, tapi saya yakin saya dah mengira dengan betul. Saya bawa saja nilai ini, pindah di sini sebagai matrik songsang bagi matriks ini. Okey, kemudian teruskan pengiraan. Okey, Encik Norman buat apa? Minum lah kan sebab dia dah siap tadi lagi ya. Dia minum-minum je. Okey. Seterusnya darab masuk. Kalau ikut buku teks tunjukkan matriks ini. Wah, tengah makan nasi goreng tu. Negatif 1, 2 dia darab terus dengan matrik ni. Last kali baru darab 1/2. So mana-mana yang kamu suka, tak kisah. Okey, tak ada rigid. Mesti darab dulu, mesti tak. Okey, saya suka selesaikan sebelah sini dulu. Dah selesai baru saya darab depan. Tapi kalau kamu nak ikut buku teks, darabkan dulu yang ni dengan matriks yang belakang ni, baru darabkan dengan penentu pun boleh. Asalkan selesai semua. Okey, mana yang mudah bagi kamu, up to you. Nak darab matrik dengan matrik dulu boleh, nak darab matrik dengan penentu pun boleh. Dan sekali darab matrik dengan matrik. Okey, mana yang kamu rasa mudah. Okey, saya suka darab penentu dengan matrik dulu. Dah masukkan. Ada orang tak suka sebab nanti jumpa pecahan ni kan, dia jadi takut-takut kan. Tak kisah, mana-mana pun boleh. Okay. So saya punya style begini, tak ikut buku teks, negatif 1, 2, tapi betul juga ya. 1/2 darab negatif 6, so sini saya dapat negatif 3. 1/2 darab 4, sini dapat 2. 1/2 darab negatif 5 dapat negatif 5/2. 1/2 darab 3 dapat 3/2. Okay, kemudian baru darab satu antara matriks ini dan matriks ini. Maksudnya matriks 2, 1 darab matriks 2, 2. Ending akan dapat matriks 1, 2 darab matriks 2, 2. Ending akan dapat matriks 1, 2. So berapa dapat nilai X anda? Jangan tiru jawapan Cik Norman ya. Cik Norman awal dia bagi jawapan tadi kan. Okey. Saya nak tengok jawapan kamu dulu sebab mana nak tahu saya salah kan.
Hari tu Cik Norman tegur saya salah tu kan. Okey, berapa dapat jawapan anda? Belum lagi ya? Okey, teruskan. Take your time. Baru 41 orang. Ya Allah, mana lagi yang lain ni? Cik Ahmad saya tak ada ni. Okey. Atira ada Atira. Nampak Atira. Wahida tak ada. Sena tak ada. Baim. Ada Cik Baim. Cik Iskandar pun tak ada. Kasih ada Farhana. Masyita tak nampak pun ada ke? Tak ada tu. Okey, berapa dapat nilai X? Just dapat X 7, Y 11/2. Mak Ia pun sama. Okey. Tak apa Cik Norman, betul ke salah tu nombor 2. Okey, yang penting step by step tu ada. Okey. Ini tadi dah, sampai di sini tadi dah boleh dapat 2 markah ya kawan-kawan. Sampai ada penentu dan matriks songsang. Okey, ni 1 markah, yang ni pun 1 markah, dah 2. So lagi 2 markah ni adalah untuk nilai X dan Y sahaja. Okey, so kalau kamu tak reti nak selesaikan, ni tekan kalkulator je kan. Pun kamu dah dapat 4 markah kat sini. Okey. So just dengan Mak Ye, yang lain. Iman dapat X 7. Okey, Ashwin dapat. Very good Ashwin. Okey, sama je jawapan semua orang ni, betul lah kot kan? Okay, mari tengok jawapan saya apa. Okey, saya tunjukkan step. Okey, untuk yang tak ada minggu lepas kan. Okey, hai Cik Lika no. Dah pula. Dah masuk ni. Alice pun dapat, Alhamdulillah. Maksudnya benda ni tak susah. Okey, sebagian meranti pun boleh dapat. Okey. So yang tak ada minggu lepas kita tunjuk darab 1-1. -1 darab -3 tambah 2 darab 2. Next, -1 darab -5/2. 2 darab 3/2. So jawapan kita dapat 3 tambah 4, 7. Y 11/2. Oh, saya tak tunjuk satu lagi step ni. Okey, patut tunjuk kat sini lah kan. Dalam bentuk XY. Okey. Saya miss satu step ni kan. Okey, patutnya kita tunjuk XY. 7 11/2. Kemudian baru tulis dalam bentuk ayat X sama dengan 7, Y sama dengan 11/2. Jangan tinggal sampai di sini saja ya. Ini kamu tinggal dalam bentuk matriks, kamu tak menjawab berapakah nilai X dan Y. Kena habiskan sampai ada ayat ni, baru dapat 2 markah. Kalau sampai di sini, tak dapat markah lagi. Okey, faham? Sebab ini kamu tinggal dia dalam bentuk matriks. Dia nak nilai. So, kena nyatakan nilai X dan nilai Y. So, settle semua sekali dapat 6 markah. Ada bahagian mana yang tak faham, tak clear? Yang nak tanya, silakan bertanya. Ada tak? Semua orang clear? Clear, Alhamdulillah. Okay, very good. Yang tak respon tu dia maksudnya setujulah. Okay, Alhamdulillah. So ini adalah bahagian recall. Kita recall balik apa yang kita buat minggu lepas. Yang kita buat minggu lepas adalah bahagian B inilah. Bahagian A ni minggu yang sebelumnya. Okay, tapi saya bagi contoh soalan, saya combinekan untuk jadi soalan bahagian B kertas 2. Okay, yang membawa tadi saya kata 6 markah. Okay, so beginilah lebih kurang bentuknya. Minggu lepas pun saya dah tunjuk rasanya kan. Okay, so hari ni nanti dekat GC saya akan up soalan bentuk macam ni lah untuk kamu selesaikan. Okay, boleh?
sebab dia part yang terakhir. Okey, Alhamdulillah. So now, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita masuk standard pembelajaran untuk hari ini. Part yang terakhir adalah 2.2.7, menyelesaikan masalah yang melibatkan matriks. Okey. So ini yang ada dekat buku teks. Alamak, kantoi dah keluar ini dulu. Kenapa dia tak terbang? Bawa tak nampak ya. Okey, so ini buku teks anda ke surat 64. Ada ya buku teks bersama anda. Sebab dekat buku teks anda dah keluar dah jawapan untuk contoh 29, tapi pada buku teks yang saya ambil online ni tak ada jawapan. Dia kosong. Okey, sebab dia untuk kegunaan cikgu. Okey, bagaimanakah menyelesaikan masalah yang melibatkan matriks? Okey, dia bagi kamu 3 step. Step yang pertama, mula-mula sekali, tulis persamaan linear dalam bentuk AX tambah BY sama dengan P. Okey, sebab kadang-kadang persamaan linear pun dia bagi kita AX sama dengan P tolak BY. So, kamu kena ubah ke bentuk ini dahulu. Baru senang kita nak buat dalam bentuk matrik nanti. Okey, yang persamaan yang kedua pula, CX tambah DY sama dengan Q dengan keadaan A, B, C, D, P dan Q ialah pemalar, manakala X dan Y ialah pemboleh ubah. Okey, dah siap tulis dalam bentuk dua persamaan linear, tulis persamaan linear serentak dalam bentuk matriks. Okey, sama macam tadi juga sebenarnya. Okey. Kemudian step yang seterusnya, selesaikan dengan pendaraban matriks songsang. Okey. Step 1, 2, 3 sama macam kita buat sebelum ni. Okey. Cuma tambahan untuk tajuk ini adalah soalan tu dia tak beri dalam bentuk persamaan linear. Okey, kalau tadi 2.2.6 soalan memang dalam bentuk persamaan linear dan kita tukar ke bentuk matrik dan kita selesaikan. Okey, untuk 2.2.7 ini soalan tak diberi dalam bentuk linear. Macam inilah. Dia keluar dalam soalan exam, dua orang sedang bercakap kan. Dan kamu kena buat step yang pertama dulu. Tuliskan dalam bentuk linear dulu. Okey. So mari kita tengok apa soalan minta. Okey, dia kata, abang yang pakai cap ni cakap, saya membeli 2 keping tiket kanak-kanak dan sekeping tiket dewasa dengan bayaran RM32. Tak tahulah tiket apa ni, agaknya pergi main funfair kat Genting Highland kot. Okey. Kemudian abang yang kedua ni pula cakap, saya membeli 5 keping tiket kanak-kanak, agaknya anak dia ramai. Okey, dan 3 keping tiket dewasa, harganya RM88. Okey. Persoalan mereka ni adalah, berapakah harga sekeping tiket kanak-kanak dan dewasa? Agaknya dekat kaunter dia tak display. Selalunya dekat kaunter memang dah display kan harga satu tiket kanak-kanak berapa, dewasa berapa. Okey, kadang-kadang dia bagi package kan. Okey. Then kalau ikut buku teks macam biasa daripada kamu form 1, buku teks kamu ada strategi menyelesaikan soalan penyelesaian masalah. Ikutlah strategi buku teks itu adalah strategi yang terbaik. Okey, so strategi dia yang pertama, bentuk dua persamaan linear daripada masalah yang diberikan. So tadi 2 keping tiket kanak-kanak. So saya bagi 2K tambah D. Kenapa D? Sebab sekeping saja. So tak payahlah letak 1 kat depan ni. Betul? Harga dia tadi berapa? RM32. So 2K tambah D sama dengan 32. Manakala untuk abang yang baju belang-belang ni, 5K tambah 3D sama dengan 88. So ini strategi dia. Dapat 2 persamaan. So baru ikut step ini. Dan akan sama balik macam step minggu lepas. Step yang pertama ni saja yang tak ada. Itu saja bezanya antara 2.26 dengan 2.27. Sebab tu ada orang yang tak sabar-sabar, cikgu jom kita masuk bab 3 hari ni. Saya kata tak mau. Okey. Sebab penyelesaian masalah ni dia akan keluar soalan panjang. Okey. Boleh keluar bahagian B, boleh juga keluar bahagian C. So, tak tahu kan. Bahagian B, wajib jawab. Bahagian C okeylah. Pilih daripada 2 soalan, pilih 1 saja. So, kalau kamu tak terror bab ni, boleh kamu skip tak nak jawab. Tapi bahagian B tak boleh skip. Macam saya kata tadi kan, sekurang-kurangnya kamu dapat 4 markah daripada 6 pun dah Alhamdulillah.
Okey, saya ulang berkali-kali dengan detailnya. Saya rasa kalau dekat kelas pun kita tak buat begitu detail begini. Kan? Sebab dekat kelas masa kita pendek 40 minit saja kan. Ni masa kita panjang. So kita boleh buat dengan begitu banyaknya. Okey, harap-harap boleh faham lah. Ya. Okey, kemudian baru kita masuk step kedua, selesaikan persamaan dan bentuk matriks. Ini macam yang kita buat minggu lepas. Apa kita kena buat? Okey. Yang pertama tadi, persamaan yang pertama. Ambil balik persamaan yang pertama tadi. 2K tambah D sama dengan 3/2. Persamaan yang kedua, 5K tambah 3D sama dengan 8/8. Kemudian strategi yang kedua tadi kata, dah ada dua persamaan linear, tulis dalam bentuk matriks. Okey. Saya harap anda menulislah, bukan sekadar merujuk sahaja pada buku teks. Okey, sebab I see, I forget, I do, I remember. Okey. M1. Wah, lajunya. Okey. Ini dalam bentuk matriks. Okey, step yang kedua adalah pindahkan 2, 5, 1, 3 ke sebelah sana. So dia akan jadi matriks songsam. Okey. So 1/AD, 3 kali 2 dapat 6. Tolak BC, 5 kali 1 5. Okey, manakala matriks ini songsangannya 2 dan 3 bertukar tempat antara A dan B. B dan C darab negatif. Markah yang kedua. So dah dapat 2 markah dah ni. Okey. Okey, markah yang seterusnya. Okey, oh tak ada markah. Selesaikan penentu sahaja. Okey, betul Mek Ye kata M. Mek Ye jangan guna M, sebenarnya penentu. Okey, penentu dia 1. Okey, tadi soalan tadi yang dia pakai M. Okey, sebenarnya kita tak sebut dia sebagai M, kita sebut dia penentu. Okey, very good. Kemudian selesaikan. Tak nak tunjuk dah. Berapa dapat nilai K, berapa dapat nilai D. Berapakah harga tiket kanak-kanak, berapakah harga tiket dewasa. Berapa dapat? Setelah anda mengira dengan mendarabkan. Senanglah sebab penentu dia 1. Boleh terus darab matrik dan matrik. Okey, matrik darab matrik. So 32 darab dengan 3 tambah 88 darab dengan negatif 1. Next. 32 darab negatif 5 tambah 88 darab 2. Okey, seterusnya. Apa dapat nilai tiket kanak-kanak? Kanak-kanak RM8. Okey, dewasa? Dewasa 16. Okey, thank you pada yang sudi respon. Okey, selesaikanlah. 32 darab 3 dapat 96 darab negatif 88 darab negatif 1 dapat negatif 88. Next, 32 darab negatif 5 darab negatif 160. 88 darab 2, 176 dapat. Very good. So dapat. Jangan tinggal sini ya kawan-kawan. Belum dapat markah di sini. Kena tulis ayat. Harga tiket kanak-kanak RM8. Harga tiket dewasa RM16. Barulah selesai dan dapat markah. Okey, kat sini 1 markah. 1, 2 persamaan ni kamu yang tulis. Dalam bentuk matriks, selesaikan, dapat nilai. Okey. So sebab ini soalan panjang, tak ada bahagian A. Macam tadi kan, untuk sampai 2.2.6, ada bahagian A dan B. Dapat, bagus. Okey. Bagusnya kalau keluar soalan begini sebab penentu dia adalah 1/1. Seronoknya lah. Kan? So, kita nak darab senang. Tak macam tadi ada banyak pecahan-pecahan. Okey. So, untungnya lah kalau dapat penentu tu nombor yang comel. Okey, senang kita nak selesai. So, selesai dah penyelesaian soalan contoh 29. Ada soalan nak tanya di mana-mana? Part mana yang tak clear? Ada tak? Tak ada, betul?
Saya buka peluang untuk soal jawab. Tak ada. Kalau tak ada, saya proceed. Okey, bagus. Contoh 30. Okey, contoh 30 sama dekat buku teks anda, muka surat 65. Okey, baca soalan 1 minit. Okey, ini cerita sebuah syarikat komunikasi era baru yang menghasilkan 2 model kamera K dan L. Okey, kawan-kawan, dia dah bagi dah dia punya unknown K dan L. So, kita guna K dan L lah. Sebab sampai ke bawah jawapan dia pun hitung bilangan kamera K dan kamera L. Okay, so tak boleh guna huruf lain lah. Okay. Untuk pemasangan kamera K 10 minit, kamera L 10 minit. Untuk pembungkusan kamera K 5 minit, kamera L 9 minit. Okay. Tapi dia kata tadi, setiap kamera yang dihasilkan perlu melalui 2 bahagian, iaitu bahagian pemasangan dan bahagian pembungkusan. Jadual ini menunjukkan masa pemasangan dan pembungkusan bagi setiap jenis kamera. Diberi bahawa bahagian pemasangan beroperasi selama 12 jam sehari. Maksudnya pemasangan untuk selesai kamera K dan L ini 12 jam sehari. Okey, kat sini dia pakai minit ya kawan-kawan. So tukarlah ke minit. 12 jam berapa minit ya? 12 darab 60. Berapa dapat? 720. Okey, thank you Mak ya. Manakala untuk bahagian pembungkusan pula, dia kena beroperasi selama 9 jam sehari. Okey, sama juga jam. Kat sini minit. So 9 darablah dengan 60 minit, berapa dapat? 540. Thank you pada yang respon. Okey. So now dia nak bilangan kamera K dan L yang boleh dihasilkan dalam sehari. Okey, sebab sehari tadi dia kerja 12 jam dengan 9 jam. So kita nak tahu kamera K dengan kamera L ni berapa bilangan yang boleh dihasilkan. So tadi kita kata strategi step yang pertama adalah apa step yang pertama? Strategi step yang pertama nak buat apa? Tulis apa dulu? Tengah menaik ni. Persamaan linear. Bagus ya Azim. Bagus Jas. Thank you. Maksudnya adalah bersama saya. Okay, saya takut semua orang pergi makan nasi lemak, nasi goreng dengan Cik Saiful tadi. Cik Saiful pula Cik Norman. Cik Saiful pula yang kena. Okay. So untuk ayat yang pertama, dia pun makan juga. Kenapa Cik Saiful puasa ke? Takkan, boleh makan je kan. Tak apa, sambil makan tak ada masalah. Santai-santai je. Makan jangan jatuh nasi dekat atas buku teks sudah, nanti kena marah dengan mak nanti. Okay. Okay, so now. Ambil sahaja ikut yang diberikan. Okay, 10K tambah 10L sama dengan 720. Ni yang kawan kita tolong kira tadi. 12 jam ini tukar dalam minit. 12 jam tukar dalam minit. Okey. So darab dengan 60. So dapat 720. Manakala untuk bahagian pembungkusan pula 5K tambah 9L. 9 jam darab 60 minit tadi dapat 540. Okey. Dah dapat 2 persamaan. Maksudnya kamu dah dapat 2 markah. Okey. So dia punya trik kat sini tadi adalah ni lah, kalau kamu perasan jam dengan minit tu. Kalau kamu tak perasan sampai ke hujung, jawapan kamu nanti dapat pelik-pelik. Tapi tak ada masalah. Lepas tu kamu darab balik dengan 60. Boleh je. Okey, cuma dia dapat pelik-pelik 40-an lah. Okey. Ada tak? Cuba kira dulu. Kalau kira pakai jam pun boleh, tapi ending nanti darab balik 60. Okey, tapi kalau nak senang lah, biasanya kita nak senang, kita terus tukar kepada unit yang dia nak. Okey. Bila tukar unit, ending tu kita takkan ragu-ragu lagi dah, nak kena darab lagi ke tak ni? Macam tu. So daripada awal kita dah terus tukar. Tak kisahlah nombor dia besar, tak ada hal lah. Kalkulator ada kan? Okey. Dah dapat 2 persamaan, dah dapat 2 markah lah. Okey, 1 persamaan linear, 1 markah. Tulis dalam bentuk matrik 10, 10, 5, 9. 10, 10, 5, 9. KL.
720, 540. Senang kan? Tak nampak mana susah dia. Senang sangat. Markah yang seterusnya. Oh, senangnya. Baik, Junim, left kenapa? Internet tak okey kah? Okey, step yang seterusnya, pindahkan 10, 10, 5, 9 ke sebelah sana. So, dia akan jadi matrik Song Sang. Masuk balik Junim, hai. Pergi mana lari-lari tu? Okey, so tulis balik. Ini sama KL 720,540, ini adalah penentu 1/90 tolak 50. Kemudian tukar A dan D. So 9 dan 10 tukar. B dan C darab negatif. Markah yang seterusnya. Allah, senangnya dah kawan-kawan kan. Ruginya kalau tak jawab soalan ni, senang sangat. Saya rasalah. Okay. Kalau kamu rasa susah, saya tak tahulah kan. Daripada saya, senangnya. Okay. Berbanding soalan yang macam panjang-panjang tu kan. Area of sector, area of apa lagi, perimeter. Soalan yang macam tu lagilah complicated pengiraannya. Theta pun 360. Yang lain direct je. Okay, saya rasa macam semua orang boleh buat. Bila Alice, Ashwin menjawab tu saya faham. Meranti boleh buat, maksudnya kawan-kawan yang lain mesti boleh buat. So untuk soalan ni semua orang mesti dapat full mark 6 markah. Boleh ya, tolong ya. Okey, step yang seterusnya. Dah dapat dah Mek A. K27, L105. Okey, kejap-kejap. Tengok seterusnya. Step seterusnya, darabkan. Selesaikan penentu. So penentu dapat 1/40. Okey, jangan panik. Okey, andai kata sampai kat sini kamu dah tak suka sebab pecahan. So kamu buatlah cara yang macam buku teks. Buku teks darabkan metrik dengan metrik dulu. Last kali baru darab penentu. Maksudnya kamu jangan ikut cara saya lah. Sebab saya selesaikan penentu dengan metrik. Okey. So sampai sini bila kamu nampak pecahan dan kamu rasa takut, okey, seram-seram. Nanti ada orang histeria masa exam pula kan, takut sangat dengan pecahan. Okey. So kamu darab metrik dengan metrik dulu. Okey, saya suka darab dengan penentu, maafkan saya. So saya tunjuk working macam ni. Okey. Kalau dekat buku teks dia terus darab penentu, tak ada masalah ya. Kemudian tekan lagi kalkulator untuk darabkan dengan nilai metrik. So dapat 720, 9/40. Okey, kalau dah dapat jawapan, very good, thank you. Okey, laju teruskan. Siapa lagi yang dapat jawapan, sila tulis jawapan anda, tak ada masalah. Okey, kemudian darabkan lagi 720 darab negatif 5/40 tambah 5/40 darab 1/4. Okey, kemudian selesaikan, dapatlah 27 dan 45. Mek A tadi dapat berapa Mek A? Mesti tak sama je. Salah ke tadi Mek A? Okey, sampai selesai. Salah L. Tak apalah. K dah dapat, sudah 5 markah dah. Okey. 1, 2, 3, 4. Ini nilai K dan nilai L betul. Okey, saya pesan jangan tinggal sampai kat sini saja. Mesti tulis. Sebab dia bukan nak dalam bentuk metrik. Soalan dia, hitung bilangan kamera. So saya pun ambil balik jawapan dia. Bilangan kamera K 27. Bilangan kamera L 45. Okey, bolehkah kamu buat macam tu? Untuk dapat 6 markah dengan simple. Part yang susah, part di sini tadilah. Okey, part di sini saja yang macam susah sikit bila penentu ini pecahan. Okey, tapi saya kata tak apa, ikut buku teks. Buku teks darab terus. 720 darab 9 tambah 540 darab. Last kali baru darab penentu. Okey, so kamu tak jadi seseksa macam saya punya ni. Saya suka cara macam ni, bukan saya suka. Inilah cara yang cikgu saya ajar zaman 1990-an dulu. Jadi saya masih lagi ikut cara yang diajar oleh cikgu saya tu. Mudah-mudahan cikgu saya tu mendapat pahala asbab dia mengajar saya sampaikan dan panjangkan ilmu dia pada anak-anak saya. Gitu. Okey. Boleh. Ada soalan nak tanya di mana-mana. So mungkin kalau kamu buat working yang darab metrik dan matrix, working kamu tak ada lah 2 step ni. Kan? Step yang ganas ni tak ada dengan ni.
Okey, kamu terus darab ini dan ini, lepas tu darab dengan 1/4. Mungkin lebih comel lah. Okey, dia tak jumpa pecahan lah. Okey, macam ni ada orang yang ngeri lah. Tapi sebenarnya tekan kalkulator je kan. Tapi tak apa, kalau tak nak buat jangan buat. Okey, buat benda yang kamu yakin dan tak menyusahkan hidup kamu. Okey, so clear. Settle di sini. Jadi kita proceed ke soalan buku teks latihan kendiri 2.2H. Soalannya. Okay. Saya ambil buku teks je. Sebab buku teks pun soalan dia dah dahsyat-dahsyat. Okay, so tak payah nak ambil contoh-contoh yang lain. Okay, ini soalannya. Cerita karipap, aduh sedapnya lah karipap ya. Untuk orang yang lapar ni sedap lah. Okay. Satu kaji selidik. Kaji selidik ni buat. Telah dijalankan mengenai jualan dua jenis karipap, iaitu karipap sardin dan karipap kentang. Okay, kalau saya undi karipap sardin lah. Okay, sebab dia lebih awesome berbanding karipap kentang. Okay. Karipap IKEA tak masuk Apa yang makan karipap IKEA? Okay, dalam 1 jam yang pertama, kentang lagi sedap. Alah, kentang dia tahu kari je, tak best lah. Sardin lagi best. Okey. 24 biji karipap berinti sardin dan 18 biji karipap berinti kentang telah dijual dalam 1 jam yang pertama. Dan jumlah jualan dia mencapai RM28.80. Okey. Kemudian 1 jam seterusnya pula, 30 biji karipap sardin dan 14 biji karipap kentang dijual dan jumlah jualannya RM29.20. Okey, banyak dapat tu. Kalau makan seorang-seorang tu, 44 biji karipap yang dimakannya. Mantap. Okey. So dekat dalam ayat ni clear kan? Okey. So untuk persamaan yang pertama ini mantap. Bab makan cukup terang Cikgu Madi kan. Sebab tu gemuk tu kan. Okey, ini persamaan pertama. Okey, ini untuk persamaan yang kedua. Cuba anda tulis dulu. Okey. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Okey, apa huruf yang nak digunakan? Suka hati kamu. Okey, saya pakai S untuk sardin, K untuk kentang. Yes, very good. Boleh, tak ada masalah. Sebab dalam soalan tak mention. Tak sama macam kamera tadi. Kamera memang dia dah mention K dan L. So, kamu tak boleh guna huruf lain. Ini dia tak mention. So, suka hati kamu. Okey, kamu nak guna huruf apa pun boleh. Okey, yang penting kamu contenglah di sini macam saya buat ni. Atas perkataan sardin, kamu letak unknown kamu. Kalau kata nak guna X, atas sardin tulis X, dekat kentang tulis Y. Tak ada masalah. Boleh. Hai Encik Ating. Okey, kemudian ini harganya dan ini harga untuk 1 jam seterusnya. Okey. Ending Dena. Hitung harga 1 biji karipap sardin dan 1 biji karipap kentang. Okey. Dan dia dah mention kat sini mesti guna kaedah metrik. So kalau kamu just nak check jawapan kamu guna kaedah penyelesaian persamaan serentak, tak ada masalah. Check boleh. Okey, jawab tak boleh. Mesti guna kaedah metrik. Okey. So saya yakin semua orang dapat persamaan. 2 markah yang pertama persamaan. Okey. 24S ni saya dah highlight tambah 18K sama dengan 2880. Manakala persamaan yang kedua 30S tambah 14K sama dengan 2920. Tulis comel-comel macam tu. Dapat dah 2 markah. Macam tu je tulis dah dapat markah dah. Senang hidup. Okey. Maka yang seterusnya tulis dalam bentuk matriks. Okey, 24, 18, 30, 14, SK. Harga 28.80 sen, 29.20 sen. Dapat lagi markah yang seterusnya. Okey, saya cepat ke? Paul ada Paul. Tak nampak nama Paul tadi. Ada ke Paul?
Tak ada pun. Oh, tak ada. Okey. Okay. Dapat ya, harap-harap dapat lah. Okey. Harap-harap semua orang dapat. Step yang seterusnya silakan. Saya nak screenshot nama sekejap. Paul dah masuk? Baru sebut nama Paul. Hai Paul. Baru masuk ke? Ataupun internet tak okey? Jaranglah Paul nak puntingkan saya kan? Saya cari Paul tu. Dia cakap apa ke ni? Saya tengok. Penentu negatif 204. Okey, negatif eh? Okey, kejap. Suraya pun sama dapat. Okey, ya dah tu. Kenapa? Janganlah takut. Oh, ratus-ratus ya. Negatif lah sebab besar tu tak kecil. Alamak. Mesti saya salah ni. Saya tak perasan lah awak sebut negatif tu. Okey, tak apa. Kita tambah je negatif tu. Tak ada masalah. Okey, so sampai di sini. Boleh tulis ini. Matrik Song Sang bagi matrik ini. Dapat lagi 1 markah. Okey, setiap step yang ada perubahan itu boleh dapat markah kecuali step yang tekan kalkulator tu tak ada lah kan. Okey. Okey, so kita dapat penentu dia negatif. Oh, okey. Tak apa, Puan. Tak apa. Okey, pergi ambil duit bantuan baru balik. Bagus, Puan. Balik terus masuk kelas. Ada orang yang kat rumah daripada tadi tak masuk-masuk lagi kelas. Oops. Okey. Sini negatif betul, tapi jangan letak tanda negatif kat bawah ya sayang. Okey. Negatif hanya boleh duduk di atas ataupun di tengah-tengah. Okey, jangan letak dekat bawah ni. Okey, takut kamu buat itu ya. Boleh ya. Saya rasa saya dah remind daripada form 3 dah. Negatif dekat bawah ni tak boleh letak. Tak atas ataupun tepi sama dengan per ini. Bawah tak boleh letak negatif. Okey. So, berapa dapat nilai S dan K? Berapakah harga karipap sardin? Dan berapakah harga karipap kentang? Ya Allah. Susahnya sebab negatif 1/204. Okey. Bahaya dia kat sini lah. Sebab awal tadi kamu senang dapat markah. So dekat sini dia bagi kamu dugaan dan cabaran lah. Okey, barulah challenging sikit kan. Challengingnya kat sini lah. Berhati-hati mendarab di sini. Okey, Norman dapat. Sardin 6 kupang. Kentang 8 kupang. Okey, betul rasanya. Bagus Cik Norman. Boleh sambung makan lagi. Yes, yes. Kentang lagi mahal. Kenapa? Mungkin dia tahu kentang banyak kot. Comel ni soalan. Kentang lagi mahal. Aduh, siapa yang comel tu? Sekejap, saya nak baca lagi. Sangat mesej. Oh, Minza. Patutlah. Secomel orangnya soalan dia. Just tanya, dalam pecahan boleh ke? Oh, boleh. Jawapan. Okey, sebenarnya macam ni, Just. Biasanya, kan saya cakap dengan kamu, jawapan dapat dalam bentuk pecahan adalah lebih baik daripada jawapan dalam bentuk perpuluhan. Itu yang saya remind daripada form 3. Ni Just ni anak yang baik ni sebab tu dia tanya soalan macam tu. Tapi untuk soalan ni Just, dia kata harga satu biji karipap. Okey, kita tak biasa sebut, cik karipap berapa ringgit? Harga dia 34. Kita tak pernah sebut macam tu kan? Jadi kena tulis dalam bentuk perpuluhan lah. Comel-comel soalan korang hari ni ya. Okey, so then kamu selesaikan. Okey, ini dapat azabnya. Ini cara saya. Okey, kalau kamu tak guna cara ni tak apa, kamu jangan panik. Saya suka benar darab sebab cikgu saya ajar begitu. Okey, kemudian bila saya tadi saya tak guna negatif. So dekat sini saya ada sedikit kesilapan lah kan. Ini sini patutnya negatif. Sini positif. Sini positif, sini negatif. Okey, kejap. Sebab saya salah kat sini tadi kan, saya tak letak negatif. Kemudian sini saya sepatutnya dapat
Ini negatif, ini positif. Ini positif, ini negatif. So ini tambah. So ini tambah, ini tolak. Okey. So dapat comel. Salah. Sini tak ada markah. Sorry. Ini tak ada markah. Final answer yang ada markah. Kamu tulis harga. Oh, saya malas ni. Patutnya tulis harga sebiji kari pap sardin 60 sen. Tapi tak apalah, tetap faham kan? Okey, sardin 60 sen, kentang 80 sen. Sini baru dapat markah. Okey, jangan gunakan S dan K dah. Sebab dia tak tanya SK, dia tanya sardin dan kari pap. Okey, faham. Thank you. So settle lah soalan latihan kendiri 2.2D. Okey. Saya harap dapatlah kan. Okey, walaupun susahnya di sini. Okey, tapi dapat buat dengan berhati-hati, insya-Allah dapat jawapan. Okey. Kalau kamu dapat jawapan dan kamu tak confident, tadi saya cakap kan, kamu boleh check balik jawapan kamu. Macam mana nak check? Masukkanlah balik sardin ini dekat dalam persamaan yang pertama, kentang ini dalam persamaan yang kedua. Selesaikan left hand side sama tak dengan right hand side. Kalau sama, betul lah jawapan kamu. Janganlah kamu risau. Okey. Tadi saya kata jawapan ni 2 markah je. Dalam working ini yang 4 markah. Okey, working step by step ni yang lagi penting. Tulis kan. Okey. Tak ada soalan, kita pergi soalan yang berikutnya. Tarik nafas kejap, penat. Boleh ya? Okey. Dia senang, cuma working dia tu. Bila darab dengan nombor yang pelik-pelik, itulah cabaran dalam soalan. Soalan dia simple je sebenarnya. Okey. Kalau kita guna persamaan linear serentak, lama dah siap kan? Tapi tak boleh, nak kena guna kaedah matrik. So, kenalah tunjuk. Dapat, bagus. Jenuh tenaga kereta, kan sebab nombornya tak comel. Tapi, praktis lah. Memang beginilah contoh soalan dia. Bila soalan simple, working dia ganas sikit lah. Okey, kalau soalan ganas, working dia simple pula. Gitu. Okey. So, ada lagi banyak contoh-contoh soalan lagi dekat muka surat 66 dan kamu boleh mencubalah muka surat 66. Buatlah mana-mana soalan yang kamu suka. Tapi soalan ini sebenarnya tidaklah susah. Okey, sebab tak ada bentuk otak-otak tu. Kalau ada bentuk otak-otak, soalan dia lebih susah. Okey, dekat mana soalan otak-otak ada? Soalan otak-otak ada di muka surat 70. Okey. Dan ada satu soalan yang ganas itu dekat muka surat 71. Terokai matematik. Silakan kalau kamu sudi membuatnya. Okey, muka surat 71. Ni kalau ada orang boleh buat ni, PM tepi lah. Okey, tunjukkan working kamu. Ini boleh bagi TP yang lebih tinggi lah. Okey. Tapi dia dah bagi tips lah. Tips bagi langkah-langkah dia. Okey. Bolehlah cuba kalau nak mencuba untuk dapat TP yang lebih tinggi. Okey. Tapi kalau kamu boleh selesaikan soalan muka surat 66 tu pun Alhamdulillah dah bagi saya. Maksudnya hari ni kita dah go through beberapa bentuk soalan lah. Yang tadi mula-mula soalan bentuk dialog. Okey, dialog 2 orang. Okey. Takut-takut sekarang ni bila dikebat soalan dia boleh keluar pelik-pelik. Boleh keluar dalam bentuk pantun, syair, seni kata lagu, mana kita tahu kan, kat situ pun boleh keluar bentuk-bentuk soalan. So jangan terlalu tak nak setiap kali kamu andaikan dia akan keluar dalam bentuk table, tak semestinya. Table ataupun ayat macam ni, tak. Dia boleh keluar bentuk lain-lain juga. Macam soalan nombor 2 dekat muka surat 66 tu, ada dialog juga. Okey, dengan dia punya iklan. Sejam RM8, sejam RM5 kalau main badminton. Okey. So boleh cuba ya. Saya nak bagi satu lagi soalan. Okey, sebab macam best je ramai orang dapat. Okey. Try this.
Ini soalan purba ni. Malas saya nak cari-cari Google, saya cari apa yang ada saja. Ini adalah soalan SPM Terengganu, trial SPM Terengganu tahun, purbanya 2015 kot rasa saya. Tapi tak ada masalah, soalan purba pun masih lagi valid sekarang, masih lagi menguji keimanan dan kesabaran kalau kamu tidak memahaminya dengan betul. Okey, jom kita cuba. Okey. Ada gerai ni, dia ada jual 2 jenis air minuman. Ui, sedapnya. Jus tebu dan jus air kelapa. Tebu kita panggil jus, kenapa air kelapa tak panggil jus kan? Kalau kita blender, kita panggil coconut shake. Okey, kita tak panggil jus lah kan. Okey, saja je menimbulkan persoalan. Okey, dua pemboleh ubahnya adalah jenis gelas dia. Okey, gelas biasa ke ataupun gelas besar. Kat situlah kamu nak letak unknown. Biasa pun B, besar pun B. Apa huruf yang kamu nak guna, terpulang kepada kamu. Okey. Kalau standard, bila dia tak bagi, kita selalunya akan gunakan X dan Y lah. So, gelas biasa kita pakai X, gelas besar kita pakai Y. Boleh cakap macam ni. Okey. So, dia kata jumlah minuman yang telah dijual ditunjukkan dalam table ini. Okey. Jus tebu. Okey. Ini zaman dulu ya sayang. Zaman dulu soalan English mendahului Melayu. Zaman sekarang Melayu mendahului English. Okay, ni zaman dulu ni, masa KBSM. Bila KSSM, Malay dahulu baru English. Takutlah mengganggu mata anda. Okay, saya highlight untuk anda. Okay. So, untuk jus tebu, gelas biasa 30, gelas besar 20, jumlah jualan dia dapat 140. Air kelapa, gelas biasa 50, gelas besar 40, jumlah jualan 260. Nampak macam orang lagi suka air kelapa daripada air tebu lah. Okey, agaknya ni mungkin bulan puasa kot. Okey. Kalau bulan puasa, buka puasa, kita lebih suka minum air kelapa. Okey, kalau air tebu ni ditajam untuk perut. Boy, cepatnya Mek ye. Hey, dah jawab belum? Jawab dulu. Tulis 2 persamaan. Dia dah sampai penentu dah. Tengok Jas. Bagus Jas. Saya baru nak cerita bab air, dia dah sampai penentu. Laju no. Okey. Nah, kalau tengok slide ni masa saya buat tempur minda dengan form 5, dah ada dekat IG saya soalan ni. Okay, very good. Okay. Bagus Jas. Okay, lain. Orang lain mesti tengah mencuba kan? Okay, ada 2. Apa? Dah belum? Sebelum saya tukar slide ke sebelah. Nanti kamu dah tak nampak ni. Sudah. Okay, bagus. So, saya pergi next. Alamak, saya tak terbangkan dia. Alah, kantoi lah, nampak lah. Okay, so 30X tambah 20Y sama dengan 140. 50X tambah 40Y sama dengan 260. Okay, disebabkan nombor dia ni boleh kita permudahkan. Okay, kamu pun tahu kalau kita guna ratio kan, nisbah. So dia adalah setara. Okay, kalau kamu simplify pun boleh. Sebab nombor dia agak besar. So saya simplify 3, 5, 2, 4, XY 14, 2, 6. Kalau tak simplify pun tak ada masalah. Nilai dia tetap sama. Jangan risau ya, sebab tadi Mek Ye dapat 1/2000 penentu dia. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay. So dapat 1/12 tolak 10. Macam mana dapat 12? 4 kali 3, 12. Tolak 5 kali 2, 10. Kita teruskan mengira. Sampai sini saya tinggalkan untuk kamu. Sebab ini dah soalan yang terakhir dah untuk anda. Soalan lagi seterusnya.
untuk bahagian 2.2.6 dan 2.2.7 nanti saya akan up soalan dalam GC. Okey, minta anda jawab macam ni lah. Okey, nak tengok anda boleh, mampu tak selesaikan soalan penyelesaian masalah yang melibatkan matriks. Biasa RM2, besar RM4. Okay, biasa RM2, besar RM4. Okay. So harga dia double lah. Okay, tak tahu betul ke tak tu. Okay, tunggu kejap. Bagus Norman, laju dia. Sebab nombor dia mudah Norman simplify macam saya ya. Awak tak guna yang ni kan? Awak guna nombor yang ni. So dia kecil sikit, so dia cepat lah kan? Kalau nombor besar ni, buat kata Saiful penat menekan kalkulator ya. Pak pahala tu, setiap kali kamu tekan tu, jari-jari tu akan jawab kat Allah nanti. Usaha untuk belajar. Alhamdulillah. Y2, okey semua dapat ya. Okey sama. Alhamdulillah. Bagus. Yang tak dapat pahala tu yang tengok aje. Dia tangan dia sibuk menyudu nasi goreng dia tadi tak habis-habis. Nasi goreng, nasi apa lagi dia makan tu. So tangan dia tak gerak, tak cuba. I see, I forget. I do, I remember. Jangan see je. Mesti do. Okey, step seterusnya. Lepas tu selesailah dengan gaya yang kamu suka. Kalau tak suka gaya saya, guna gaya kamu sendiri. Okey. Ni gaya yang saya suka. Saya suka masukkan penentu. Kemudian dia ada pecahan. Kemudian dapatlah. Dan dapatlah. Kenapa negatif pula ni? Alah, kat mana saya salah? Oh ni Apa pula ada negatif ni? Cikgu ni mabuk betul lah. Okey. Hutang pula dekat makcik tu. Dah lah beli bulan puasa. Aduh, janganlah. Siap makcik tu. Salah. Ni adalah positif. Ni yang tolak. Ni yang negatif. Mana pergi negatif ni hilang? Astaghfirullahalazim. Jangan makan, jangan hutang. Okey, benda lain boleh hutang. Makan jangan hutang. Yang di darah daging tak baik. Okey. So ayat seterusnya adalah saya tak buat ayat. Sorry. Patutnya kena buat ayat ni kawan-kawan. Harga gelas besar, gelas biasa RM2, gelas besar RM4. Okey, bagus. Okey. Kena tulis ayat dia. Okey. Gelas biasa. Ada tak orang yang tak dapat? Semua dapat ke? Siapa dapat angkat tangan? Ya, bagus. Ramai angkat tangan. Paul baru masuk pun dapat. Wah, dahsyat Paul. Baru nampak Mel. Yes, very good. Ramai orang angkat tangan. Okey. Nanti tak payah buat teknik menjawab dah. Untuk tajuk ni. Semua orang berjaya jawab lah. Saya yakin semua orang berjaya jawab. Okey, maksudnya hebatlah. Okey. Siap. Okey, satu markah. Satu markah kat sini. Ini tadi ayat ni. Okey, buat dalam bentuk ni. Okey, dah habis. Alhamdulillah, selesailah. Okey, kalau kamu screenshot ni alamat tak lawanya. Ada tanda-tanda. Okey, negatif-negatif yang tersalah itu. So, selesailah. Okey. Now, cuba kita tengok muka surat 67. Okey, semua orang tengok muka surat 67. Itu adalah arena rumusan. Okey, sebenarnya masa kita start bab ni hari tu, kita dah ada apa orang kata refleksi. Okey, dekat muka surat 28. Okey, kamu check diri kamu sendiri.
Sehingga akhir bab ini saya dapat wakilkan maklumat situasi sebenar dalam bentuk matrik. Dapat ke tak dapat? Tentukan peringkat matrik dan seterusnya mengenal pasti unsur tertentu dalam matrik sampai habis. Okay, check yourself. Kalau semua tik senyum, Alhamdulillah. Kalau ada tik yang masam, so kamu tahu kat mana part yang kamu lemah, buat lagi banyak-banyak. Orang kata practice make perfect. Ada Q. Q. Ya betul. Okey, boleh kawan-kawan? Okey, sampai situ sahaja. Latihan ekstensif boleh buat muka surat 69, tak ada masalah ya. Kalau kamu buat lebih, kamu usaha lebih, kamu yang dapat lebih. Okey. Setakat yang saya bagi itu sahaja. Okey. Sekejap lagi saya share ni. Sekejap. Okey, so kita sampai di sini sahaja. So kita jumpa lagi minggu hadapan. Sekejap. Nak share link kehadiran dulu. Okey. Sebab kalau tak share, tak dapat. Kalau tak share sekarang, kejap lagi sampai pukul 6 saya nak buat laporan, tak cukup-cukup lagi kehadiran. Okey, sila isikan link kehadiran anda. So saya stop recording sekarang. Terima kasih.